kita akan ulang kaji unit 7, iaitu bijaksana memilih sahabat. Tapi sebelum tu cikgu nak terangkan bagaimana menjawab soalan kebat. Okey, contoh soalan kebat yang berkaitan dengan unit 7 ni. Bagaimanakah cara memupuk persahabatan antara pelajar yang berlainan kaum bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu? First sekali kamu kena faham kehendak soalan. Jadi yang cikgu gariskan merah ni adalah kehendak soalan. Kehendak soalan adalah kamu kena terangkan cara memupuk persahabatan berlainan kaum bagi mewujudkan masyarakat bersatu padu. Okey, di sini cikgu dah sediakan, kamu perhatikan Okey, F1 ni maksudnya fakta. Yang ini adalah fakta. H adalah huraian. C adalah contoh. Okey, fakta yang pertama, fakta ni sama dengan isi. Menjalankan program yang menemukan para murid dari sekolah berlainan. Huraian, untuk membolehkan mereka berinteraksi. Dan contohnya program latihan khidmat negara. Okey, ini adalah contoh jawapan yang baik. Jadi kamu boleh lihat bagaimana cikgu sediakan jawapan ni. Nanti untuk fakta yang kedua, huraian yang kedua, contoh yang kedua. Yang ini kamu cari sendiri cikgu dah bagi contoh dah. Okey, kamu tengok jawapan ni. Antara cara memupuk, kamu kena jawab macam soalan pemahaman. Okey, antara cara memupuk persahabatan antara murid berlainan kaum adalah dengan menjalankan program yang menemukan para murid dari sekolah berlainan, seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, untuk membolehkan mereka berinteraksi, berkenalan dan menjalinkan persahabatan lebih erat antara satu sama lain. Contohnya, program latihan khidmat negara adalah satu usaha yang baik untuk memupuk persahabatan antara murid yang berlainan kaum. Ini adalah contoh jawapan yang baik. Okey, ini adalah contoh jawapan yang baik. Jadi untuk isi yang kedua ataupun fakta yang kedua ni, cikgu nak kamu cari sendiri, buat huraian sendiri dan contoh sendiri Yang ni nanti, soalan ni nanti cikgu akan letakkan di bawah, macam biasa di bawah ruangan YouTube tu, kamu klik link soalan Google Form dekat situ. Okey, itu tugasan kamu yang pertama. Jelas? Okey, yang kedua, ulang kaji unit bijaksana memilih sahabat. Yang ini Cikgu Edlin akan terangkan. Okey, teruskan Cikgu Edlin. Hello semua. Sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu. Pelajar semua. Wah, begitu semangat kamu semua menyanyikan lagu Sahabat Selamanya tadi. Okey, sebelum cikgu lanjut lagi kepada video seterusnya, cikgu nak kamu semua fokus terhadap isi-isi penting dan apa yang cikgu akan terangkan sebentar lagi. Baiklah, unit yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu unit 7, Bijaksana Memilih Sahabat. Objektif pembelajaran. Yang pertama, membanding bezakan ciri sahabat positif dan negatif. Yang kedua, menguraikan kebaikan menjalin hubungan persahabatan. Dan yang ketiga, meramalkan kesan memilih sahabat yang negatif.
Manakala untuk kriteria kejayaan pula, kamu semua harus mencapai 3 ciri-ciri kriteria, iaitu yang pertama, menyatakan 2 ciri sahabat yang positif dan negatif. Yang kedua, menerangkan 2 kepentingan kebaikan menjalin hubungan persahabatan. Dan yang ketiga, mengenal pasti 2 kesan memilih sahabat yang positif dengan bimbingan. Baiklah, bagi penerangan yang pertama, kamu semua harus tahu terdapat 2 jenis sahabat di dunia ini, iaitu positif dan negatif. Ciri-ciri sahabat positif ialah yang pertama, ikhlas, yang kedua, prihatin, yang ketiga, bersopan santun, dan yang keempat, menggunakan masa dengan berfaedah. Manakala ciri-ciri sahabat yang negatif pula yang bertentangan dengan ciri-ciri sahabat yang positif. Yang pertama, ia mengharapkan balasan. Yang kedua, melanggar peraturan. Dan yang ketiga, mementingkan diri. Dan yang keempat, membazir masa. Baiklah, selepas penerangan seperti tadi, cikgu harap kamu semua dapat membezakan antara sahabat yang positif dan yang negatif. Oleh itu, cikgu berharap supaya kalian semua dapat memilih sahabat yang positif dalam kehidupan kamu semua. Sekarang kita lanjut kepada kebaikan memilih sahabat yang positif. Okey, kebaikan dia terdapat 4. Yang pertama, tidak berasa sunyi dan keseorangan. Yang kedua, dapat belajar bersama-sama. Yang ketiga, mendapat bantuan dan sokongan moral secara ikhlas. Manakala yang keempat, bersama-sama melakukan aktiviti yang Baiklah kelas, untuk penerangan yang terakhir, iaitu kesan memilih sahabat yang negatif. Kesan-kesan yang ditujukan ini adalah kesan-kesan yang negatif ya, bukan yang positif. Jadi, kesan yang pertama iaitu tidak disukai orang ramai. Yang kedua, pelajaran dia terjejas. Yang ketiga, dihukum dan didenda. Apabila kamu memilih sahabat yang negatif, sudah pasti ia macam membuatkan kamu melakukan perkara-perkara yang tidak baik seperti ponteng, mencuri dan sebagainya. Yang keempat, iaitu menjejaskan nama baik diri kamu sendiri dan juga keluarga kamu. Manakala yang terakhir, terjebak dalam gejala sosial seperti apa kelas? Sila berikan jawapan kamu pada komen ya. Sebelum itu, cikgu nak kamu semua berikan contoh-contoh gejala sosial apabila anda memilih sahabat negatif dan nyatakan 2 contoh aktiviti yang berfaedah yang anda boleh lakukan bersama sahabat positif kamu. Sila tulis pada bahagian komen di bawah ya kelas. Sebelum itu, di sini cikgu sertakan kata-kata mutiara, kata-kata bimbingan untuk kamu semua fahami dan menjadi pedoman hidup kamu semua dalam memilih sahabat yang positif. Terima kasih. Okay, dah selesai semua tengok penerangan daripada Cikgu Adeline. Sekarang tugasan kamu yang kedua adalah menjawab soalan. Ni soalan ni. Sila berikan contoh-contoh gejala sosial apabila anda memilih sahabat negatif dan nyatakan 2 contoh aktiviti yang berfaedah yang anda boleh lakukan bersama sahabat positif kamu. Sila tulis pada bahagian komen di bawah.